Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita, kembara kita di alam firman. Kita menghayati surah Yasin yang masih sama-sama kita menyelongkar, kita menghayati firman-firman Allah dalam kelompok ayat 71 hingga 81 yang merupakan fasa yang ketujuh. Dan insya-Allah siaran ini adalah bahagian yang keempat dari kelompok tersebut, iaitu dalam kita menghayati ayat-ayat antara 77 hingga 79 insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, fasa yang ketujuh dari surah Yasin ini, iaitu antara kelompok ayat 71 hingga 81, adalah ayat-ayat di mana Allah mengajak, bahkan memerintahkan manusia supaya menggunakan kemahiran berfikir bagi mencari rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam ini, bahkan diri manusia itu sendiri yang Allah telah ciptakan. Maka bila kita perkatakan dan kita hayati ayat-ayat 77, 78 dan 79 ini, ia terkait dengan kisah seorang pembantah tegar, pembangkang yang bukan sahaja tidak mahu beriman dengan apa yang diajak dan diserukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana kedudukannya sebagai salah seorang di antara pembesar kaum, pemimpin Makkah. Kesombongannya menjadikan ia ini menentang balik apa yang Nabi SAW serukan. InsyaAllah akan sama-sama kita hayati. Ayat 77, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Tidakkah manusia itu melihat? Tidakkah manusia itu memerhatikan? Bahkan tidakkah manusia itu mahu mengetahui dan memikirkan bahawa kami, yakni Allah, telah menciptakan dia. Anna khalaqnahu, kami telah menciptakan dia, iaitu manusia itu sendiri, min nutfatin, dari setitis air benih. Fa idza huwa khasimun mubin. Dalam pada itu, setelah sempurna segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, peringkat demi peringkat, bila dah jadi manusia, kalau bak kata pepatah Melayu tu, dah besar panjang, dah boleh bertindak sendiri, dah boleh berfikir sendiri, fa idza huwa khasimun mubin,
maka dengan tak semena-mena ataupun tiba-tiba menjadilah ia khasim, iaitu seorang pembantah mubin, yang tegar, yang kuat bantahannya. Tidakkah manusia itu, siapa manusia ini, insya-Allah akan kita sama-sama menghayatinya nanti. Tidakkah manusia itu melihat bahawa sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menciptakan dia daripada setitis air. Maka tiba-tiba bila mana dia dah cukup sempurna, dah jadi besar panjang, bahkan dah merupakan salah seorang yang terpandang dalam masyarakat, tiba-tiba dia menjadi pembantah yang tegar. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ, dan ia buat satu misal perbandingan, ia buat suatu contoh. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, sedangkan ia pula lupa pada penciptaannya itu. Dia lupa. Dia cuba nak membantah dengan mendatangkan contoh perbandingan. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dengan ia berkata, siapakah yang mampu, yang terdaya, yang sanggup yuhyil 'idham, menghidupkan tulang belulang, wahya ramim, yang telah hancur seperti ini. Siapa? Ini ayat 78 dari surah Yasin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Allah membalasnya dengan memerintahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, yuhyihallazi, tulang-tulang yang telah hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya awwala marrah, yang telah menciptakannya pada awal wujudnya dahulu, mengadakannya tu daripada tak ada kepada ada. Ini Tuhan yang sama yang akan menciptakannya kembali, menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ini kembali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Tuhan yang maha mengetahui akan segala apa yang diciptakannya. Segala ciptaannya dia maha mengetahui. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah 3 ayat yang insya Allah akan sama-sama kita hayatinya dalam siaran kali ini, 77, 78 dan 79 surah Yasin. Yuk kita selongkar dahulu kisah pembantah tegar. Bila mana kita menukil apa yang dicatatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dan ramai para ulama kita yang menyebutkan sebab turunnya ayat 77 dari surah Yasin ini, iaitu dia terkait dengan seorang pembantah tegar yang dikenali sebagai Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pembantah tegar. Sedangkan anaknya adalah sahabat agung yang banyak menyumbang kepada Islam, iaitu Amr bin Al-As. Yang terkisah sebagai pembantah tegar ini adalah ayahnya, Al-As bin Wa'il. Di mana Al-As bin Wa'il suatu ketika ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara di tangannya tergenggam sepotong tulang yang sudah lama, yang sudah usang.
Ia lalu bila sampai depan Nabi SAW, ia menghancurkan tulang itu yang dibawanya itu. Dan dengan sinis ia berkata, "Wahai Muhammad, mungkinkah tulang yang hancur lebur ini akan dibangkitkan kembali? Mungkinkah? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang sanggup nak hidupkan balik tulang belulang yang dah hancur ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, Allah akan menghidupkan tulang ini kembali," kata Nabi. Kemudian Nabi kenakan balik, iaitu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Selanjutnya, memasukkan kamu ke dalam neraka Jahannam. Ini berdasarkan daripada riwayat Imam Al-Hakim yang diterima daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kitab-kitab tafsir pun ada meriwayatkan riwayat yang lain. Tulang yang dibawa itu adalah ia korek daripada kubur salah seorang di antara orang tua-tua dahulu. Dia korek, dan bila dia temui seketul tulang itu, ia masukkan ke dalam karung, lalu ia cari Nabi. Bila berjumpa Nabi, kebetulan Nabi di depan Kaabah, ia campakkan, dia tuangkan isi karung itu dengan tulang itu sendiri. Lalu ia menyatakan, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang sanggup, yang mampu, yang dapat menghidupkan tulang belulang ini yang telah hancur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah dia pembantah tegar. Lalu kisah pembantah tegar ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran, bahawa dari setitis air yang hina sebenarnya, setitis air yang lemah, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Itulah di ayat 77. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ. Maka tiba-tiba dia ini menjadi khasimun mubin, pembantah yang tegar. So manusia ini, kata Allah menjelaskan, kalau tak tahu, kalau sekiranya dah tahu, Allah mengingatkan sekaligus dalam ingatan ini, dalam peringatan ini, Allah Subhanahu wa taala mahu menyedarkan bahawa manusia ini asalnya daripada setitis air yang lemah, yang hina dipandang orang. Maknanya, padahal dia tu asalnya daripada setitis air yang hina, yang lemah. Dalam Al-Quran, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita maklumi, Quran bukan buku sains, bukan buku fizik, bukan buku apa-apa sekalipun dalam mana-mana bidang ilmu. Tapi Al-Quran adalah firman-firman Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, bahkan yang Maha Sempurna penciptaannya. Allah menyebutkan bagaimana penciptaan manusia ini. Sedangkan manusia sewaktu Al-Quran ini, ayat-ayat ini diturunkan, masih lagi jahil, masih lagi belum menemui hakikat kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah pada ketika itu. Kita ambil contoh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Antaranya, kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman
Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kamu, kata Allah, min ma'in mahin, dari air benih yang hina dipandang orang. Faja'alnahu fi qararin makin. Lalu kami jadikan air benih itu pada tempat penetapan yang kukuh, iaitu di dalam rahim wanita. Ila qadarin ma'lum, hingga ke suatu masa yang termaklum. Ila qadarin ma'lum, itu ayat 22. Faqadarna fa ni'mal qadirun, serta kami tentukan keadaannya, maka kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan tiap-tiap sesuatu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di surah At-Tariq pula, ayat 5 hingga ayat 7, Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Maka hendaklah manusia itu memikirkan dari apa khuliq, ia diciptakan. So kalau belum tahu dan tak tahu, maka Allah jelaskan, khuliqa mimma'in dafiq, ia diciptakan daripada air yang terpancut. Air yang terpancut itu yang dimaksudkan adalah air mani, air benih, yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar min baini sulbi, daripada antara tulang sulbi, wat taraib, dan juga tulang dada. Yang dimaksudkan tulang sulbi ini adalah tulang sulbi lelaki, tulang punggung lelaki. Setengah orang menamakan sebagai tulang tongking. InsyaAllah akan kita lihat. Wat taraib, tulang dada wanita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini antara firman-firman Allah. Kalau kita selongkar lebih mendalam lagi, bagaimana Al-Quran ini menjelaskan penciptaan manusia menurut Al-Quran ini dalam secara bertahap, daripada satu ciptaan ke satu ciptaan. Bahkan bukan Al-Quran saja, ada terdapat beberapa hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia ini dalam bentuk segumpal darah selama 40 hari, dalam bentuk seketul daging dalam masa 40 hari. Hadis seperti itu pun ada. Kita perhatikan firman-firman Allah. Pertamanya Allah menegaskan manusia ini dari tanah, iaitu Adam diciptakan. Manusia pertama. Kita tak mengambil pandangan ataupun teori evolusi yang mengatakan manusia ni berasal daripada beruk ke apa ke. Itu terpulanglah kalau dia nak jadi beruk. Kita beriman dengan manusia ini berasal daripada Nabi Allah Adam, keturunan Nabi Adam. Dan Adam itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari tanah. Dan daripada Nabi Adam ini pula Allah ciptakan Hawa. Itu yang Allah firmankan di ayat kedua surah An-Nisa. Firman Allah, "Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu daripada nafsin wahidah, diri yang satu. Yang dimaksudkan diri yang satu, Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha,
Dan ia pula kemudiannya menciptakan daripada minha, daripada diri yang satu ini, iaitu Adam, zaujaha, pasangannya, iaitu Hawa, ibu kita. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Dan juga ia, yakni Allah, membiakkan dari keduanya, iaitu dengan datangnya zuriat keturunan, baik lelaki dan perempuan yang ramai. Rijalan kathiran wa nisa'a. Inilah asalnya Nabi Allah Adam diciptakan dari tanah, kemudian Hawa pula Allah ciptakan dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pembiakan itu berlaku, anak keturunan Adam ini berlaku dengan dari air mani yang memancut ke dalam rahim wanita. Itu yang difirmankan tadinya, seperti mana yang kita hayati tadinya dari surah At-Tariq. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Keluar daripada antara air yang memancut ini, keluar daripada antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita. Kemudian air yang memancut ini bercampur, benihnya tu bercampur. Benih daripada lelaki, sperm lelaki dan juga wanita bercampur, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Insan ayat kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Sesungguhnya kami telah aturkan penciptaan manusia itu min nutfatin amsaj, iaitu dari air benih yang bercampur antara benih laki-laki dan benih perempuan. Di surah Al-An'am pula ayat 98, Allah berfirman, wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustauda'. Dan dialah, yakni Allah, yang menciptakan kamu dari diri yang satu, seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 2 tadi, iaitu daripada diri yang satu ini, maknanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka bagi kamu disediakan tempat tetap, iaitu dalam tulang sulbi bapa kamu, dan tempat simpanan dalam rahim ibu kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sedia maklum bahawa jodoh pertemuan adalah ketentuan Allah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, maaf sekali lagi, macam biasalah pinjam nama, Pak Mat berkahwin dengan Mak Minah, pun pinjam nama juga. Sebenarnya bila Allah Subhanahu wa taala nak menciptakan anaknya, iaitu siapa? Pinjam nama lah, usuk anak kepada Pak Mat, anak kepada Mak Minah ni. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu, iaitu Yusuf. Bila mana Allah menciptakan bapa kamu, Allah menciptakan ibu kamu, yang mana Allah tentukan antara Pak Mat dengan Mak Minah ni jodohnya. Dengan jodohnya mereka berkahwin, mereka bersatu, mereka bersama, maka datanglah kamu. Kamu ini dikandungkan oleh Mak Minah, isteri kepada Pak Mat. So, ini yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, antara lain firman Allah yang difahami oleh para alim ulama kita, bahawa Allah sediakan tempat kamu ini dalam tulang sulbi ayah kamu dan tempat simpanan, iaitu rahim ibu kamu. Daripada awal lagi, qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Maka sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami ini
bagi kaum, bagi orang-orang yang mahu memahami, yang mahu mengerti. Ini surah Al-An'am ayat 98. Memang daripada awal kita telah katakan Al-Quran bukan buku sains, tapi inilah yang didedahkan. Dan bila di alam rahim pula Allah menciptakan ataupun Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia itu berada dalam 3 lapisan yang kukuh. Ini istilah yang digunakan oleh Al-Quran. 3 lapisan atau 3 kegelapan. Yang kemudiannya sains membuktikan, menunjukkan kebenaran firman Allah. Tapi istilah sains berbezalah. Di mana dalam surah Az-Zumar ayat ke-6 Allah berfirman, yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Dia yakni Allah menciptakan kamu fi butuni ummahatikum, dalam perut-perut ibu kamu. Maknanya dalam kandungan, dalam rahim ibu kamu ini, khalqam min ba'di khalqin, penciptaan demi penciptaan. Itulah daripada air berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi seketul daging, kemudian menjadi tulang dan sebagainya. Allah ciptakan peringkat demi peringkat. Khalq min ba'di khalq, khalqan min ba'di khalqin, fi dhulumatin salas, dalam 3 lapisan yang gelap gelita. Fi dhulumatin salas. Inilah yang tadi kita sebut, diistilahkan dalam istilah sains ke apakah, ia dengan nama-nama yang tertentu. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah hakikatnya Allah telah ciptakan. Dan dalam persoalan tulang sulbi ayah kamu ini, pernah Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam An-Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad sekali pernah meriwayatkan, di mana Nabi pernah bersabda, semua bahagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah. Bila meninggal dunia, dikebumikan, ditanam, semuanya akan hancur. Illa, kecuali tulang sulbi. Tulang sulbi yang darinya ia mulai diciptakan dan darinya dia dibangkitkan. Maha suci Allah, itu yang tak hancur. Tulang sulbi manusia ini. Manusia, tulang sulbi itu tidak dihancurkan oleh Allah. So akhirnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang seumpama Al-As bin Wa'il ini ataupun siapa sajalah yang seiras dengannya, yang serupa dengannya, yang sewaktu dengannya, masih nak membantah lagi kah? Masih nak mengingkari dakwah Nabi kah? Itu yang dalam ayat 78 Allah berfirman, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia buat perumpamaan, dia buat perbandingan kepada kami, dan dia lupa pada penciptaan dia. Itu yang dia bawa tulang tu, dia hancur-hancurkan, dia leburkan, kemudian dia campakkan kepada Nabi. May yuhyil 'idhama, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah hancur ni? Inikah orang seperti Al-As bin Wa'il, ayah kepada Amr bin Al-As, bukan calang-calang orang. Dia bukan menjadi pemimpin kerana kemasyhurannya secara tiba-tiba. Tidak. Salah satu di antara kelebihan Al-As bin Wa'il ini sehingga ia dihormati oleh masyarakat Makkah adalah kerana keberaniannya. Keberaniannya mengemukakan hujah, dan dia orang yang bukan orang
biasa saja, kebanyakan saja orang yang suka berfikir. Ini Al-As bin Wa'il. Jadi sama ada yang Allah katakan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Dia buat perbandingan kepada kami dan dia lupa penciptaan dia. Ini lupa atau buat-buat lupa? Sebab dia bukan orang bodoh, maaf cakap. Bukan orang tak tahu. Dia tahu. Jadi tak tahu ataupun sengaja buat tak tahu. Lupa atau buat-buat lupa. Atau yang lebih parah lagi, lupa diri. Ini bahaya ni. Itu yang sampai peringkat ayat 79 Allah firmankan, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepadanya, beri jawapan kepadanya. Itu yang dalam riwayat tadi yang ada kita sebutkan, riwayat Imam Al-Hakim, di mana Nabi memberikan respon, iaitu katakan wahai Muhammad kepadanya, yuhyiha alladhi, yang menghidupkan kembali tulang belulang ini adalah Tuhan yang ansha'aha awwala marrah, yang telah menciptakannya, mengadakannya awwala marrah, sejak semula lagi, daripada awal lagi. Ini nak mengadakan sesuatu yang dah memang sedia ada, lebih mudah berbanding dengan mengadakannya daripada tak ada. Komputer rosak, kita perbetulkan, itu lebih mudah daripada menciptakan komputer ini daripada sudut hardwarenya, softwarenya, iaitu daripada asal, daripada scratch, daripada tak ada. Kan lebih susah. Jadi Allah menegaskan yang akan menghidupkan kembali tulang belulang ini adalah Tuhan yang telah menciptakannya lebih dahulu lagi. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha mengetahui bagi tiap-tiap apa yang diciptakan. Dia tahu bila mana. Contoh ajalah, maaf, mungkin bahasa kelakar kot, atau sesuatu yang tak kelakar tapi seram sikit. Umpamanya lah, contoh aja, pinjam nama sekali lagi. Allah telah menciptakan Pak Mat, Allah telah menciptakan Pak Usop. Ni contoh aja lah, pinjam nama. Allah telah menciptakan Pak Mat. Bila Pak Mat meninggal dunia, mati, dan Pak Mat dihidupkan kembali, kepala, badan, tangan Pak Mat punya. Tak mungkin Pak Mat, umpamanya Pak Mat bila dihidupkan, muka Pak Mat, badan Pak Mat, tangan Pak Mat, tapi bila mana hidung Pak Ali pula tertukar. Pak Mat pakai hidung Pak Ali yang mancung sikit, Pak Ali, Pak Usop, maaf, tadi pinjam nama Pak Usop kan. Pak Usop punya badan, punya hidung, badan semua sama, tapi bila part hidung tu, hidung Pak Mat agak pesek sikit. Umpamanya lah, contoh aja. Tak mungkin. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha mengetahui atas tiap-tiap ciptaan. Bermakna kalau dalam minda Pak Mat, memori Pak Mat masa hidupnya, dia ingat itu ini, tak mungkin ingatan dia, minda dia berpindah kepada Pak Usop. Pak Usop dengan ingatan dia, memori dia dan sebagainya. Sebab itulah tak mungkin akan tertukar ganti, tak mungkin. Itu yang Allah firmankan, wa huwa bikulli khalqin alim. Allah maha mengetahui akan setiap ciptaan dia. Ayat-ayat seumpama ini banyak, sebagaimana yang pernah disebutkan di penutup surah Al-Qiyamah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat 37 dan 38. Allah mencabar juga. Alam yakun nutfatan min mani yumna
Bukankah ia manusia ini berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim? Kemudian air mani itu summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku. Sesudah itu alaqah yang dimaksudkan. Fa khalaqa fasawwa. Lalu sesudah itu Allah menciptakannya, fasawwa, dan menyempurnakan kejadiannya sebagai manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fikirkanlah. Ayat-ayat seumpama ini banyak. Itu yang kita katakan tadi. Kelompok ayat 71 hingga 81, antaranya ayat 77 hingga 79 yang sedang kita perkatakan ini adalah mengajak manusia supaya berfikir. Alhamdulillah, kita ni lagi-lagi dengan pencapaian ilmu yang begitu hebat. Setiap hari, jangankan setiap hari, bahkan setiap detik, pasti ada manusia menemui penemuan-penemuan yang baru untuk mengkaji, menyelongkar, membongkar rahsia alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, termasuk diri manusia itu sendiri. Sungguh tepat seorang pujangga pernah mengatakan, jangan kamu renungi alam ini, tapi renungilah alam kamu. Sebab alam kamu lebih menakjubkan dari alam ini. Ya. Jadi fikirkanlah. Di surah Abasa sebagai contoh, Allah mengajak manusia untuk memikirkan. Min ayyi syai'in khalaqah. Daripada apa manusia itu diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari air mani sebenarnya dia diciptakan, serta dilengkapkan keadaannya dengan pelbagai persediaan supaya ia berupaya dan dapat menjalankan keperluan hidupnya, bahkan tanggungjawabnya. Min nutfatin, daripada setitis air, khalaqahu, Allah ciptakan dia, faqaddarah, maka Allah kurniakan kemampuan bagi dia. Thumma sabila yassarah. Kemudian bila dah dilahirkan di alam fana ini, ke dunia ini, Allah berikan dia laluan untuk dia berfikir, untuk dia pertimbangkan mana baik dan mana buruk. Yassarah, kami permudahkan. Nak jalan yang baik, ya kami permudahkan. Jalan yang tak baik pun kami mudahkan. Terpulang. Thumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah mematikan dia dan dikuburkan dia tu oleh manusia lain. Ini yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, bahawa kami berikan kepadanya jalan, kemudian terpulang kepada dia, dan akhirnya dia akan mati, kemudian akhirnya dia akan dikuburkan. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah kehendaki, dibangkitkannya, dihidupkannya semula. So inilah ayat-ayat yang difirmankan Allah dari surah Abasa ayat 19 hingga 22. Inilah akhirnya. Bila kita kembali ke surah Yasin ayat 79, Allah firmankan, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang mampu dan yang berupaya, yang dapat, bahkan yang berkuasa
menghidupkannya kembali, tulang belulang yang hancur ini adalah Tuhan yang telah menciptakannya sejak awal dulu. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dialah Tuhan yang maha mengetahui akan segala apa yang diciptakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah. Mahu membantah lagi kah? Mahu mengingkari kah terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya fikirkanlah apa yang diajarkan oleh Muhammad ini ada kebenarannya ataupun tidak. Namun Muhammad tidak akan pernah memaksa untuk manusia itu beriman, untuk manusia itu mengatakan la ilaha illallah. Tak akan memaksa. Tugas Muhammad hanya menyampaikan. Terpulanglah orang-orang seumpama Al-As bin Wa'il ini nak menerima ataupun menolaknya. Dalam sejarah memang menunjukkan bahawa Al-As bin Wa'il terus-menerus menjadi pembantah yang tegar. Namun Maha Suci Allah, sebagaimana kita perkenalkan sedikit, iaitu anaknya pula beriman kepada Allah, beriman kepada dakwah Nabi, yang mana akhirnya ia menjadi salah seorang di antara sahabat yang menyumbang kepada agama Allah ini, Amr bin Al-As. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan hayati lagi ayat-ayat dalam kelompok fasa yang ke-7 ini sebelum kita berpindah ke fasa yang terakhir surah Yasin ini, fasa yang ke-8, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.